Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Sabtu 29 Mei 2021. Okey, sebelum saya nak cerita hari pendek saja, tak berapa panjang. Sebelum kita nak cerita apa nak buat minggu depan, saya nak tunjukkan sikit beberapa pembaharuan yang saya cuba buat. Okey. Sekejap ya. Settlekan dulu. Okey. Semua tahu ataupun siapa yang dah tengok dalam Facebook saya tu, saya dah tunjukkan yang pasal panel ni. Dan kenapa saya sangat berminat dengan panel ni? Sebab sejak zaman saya buat Trend Bank Guide lagi, memang saya nak bawa ni, nota-nota ni semua duduk pada satu tempat ataupun sekarang ni dipanggil panel. Bukan tak boleh buat dulu. Boleh buat, cuma saya tak dapat cara macam mana nak kekalkan kedudukan panel tu kalau kita bertukar time frame. Time frame yang berbeza lah. Jadi bila TradingView dah buat ni, cepat je saya terus update. Sebab benda tu memang saya nak dari dulu lagi. Saya rasa bagi saya lah, saya lebih suka benda tu berada di luar daripada bukan dekat macam yang label-label yang sebelum ni. Contoh label yang ni kan, sebelum ni kita ada banyak tulisan kat dalam ni. Seboleh-bolehnya saya nak jarakkan dia. Dan sekarang ni bila dah ada label tu, memang cepat saya buat lah. Benda-benda yang kalau saya minat dan saya rasa boleh pakai dekat saya punya skrip ni, saya terus buat. Okay. Tapi saya tak update lagi. Saya belum update. Cuma saya nak tunjuk dulu apa benda yang saya cuba buat. Okay, antaranya kalau kita tengok, okay. Okay. Label akan duduk di sebelah kanan. Ini termasuklah trend band price volume. Saya letak kat sini lah. Label pula. Panel akan duduk sebelah kanan. Dan saya ambil nilai dia, current price macam biasa. Current price dan juga percent profit kalau berbanding. Percent profit maksudnya yang kiraan daripada harga sekarang berbanding harga close sewaktu signal candle ni muncul. Yang cycle begin ni muncul. Kemudian kita ada TP. Ni persen dia lah. Stop loss. Persen dia dan juga pullback ni akan muncul kalau kata sepatutnya muncul. Dia sama macam label ni juga. Okay. Dan saya ada tambah nota di bawah ni. Nota ni akan berubah. Yang ni tak berubah. Trend band cycle note tak berubah. Yang berubah cuma nota yang di bawah sini saja. Ikut keadaan pada masa ni lah candle ni tengah buat apa. Okay, saya bagi satu contoh. Contohlah kalau okay, ini first signal breakout. Bukan first signal breakout. Sorry. Kita panggil dia first cycle lah. First cycle. Boleh. Okay. Tak cantik. Sebab saya nak tunjuk dia punya nota-nota yang keluar. Okay, ini first signal. Cycle breakout, jadi saya ambil cycle begin, look for entry. Yang color ni abaikan dulu, nanti saya cuba tukar lah sebab nampaknya terang sangat. Jadi kemudian dia akan berubah ikut keadaan pada ketika itu. Contoh macam ni, hold your position or wait for the next signal. Pasal grammar salah apa semua tu, saya akan double check balik lah dengan Google lah. Tapi saya harap maksud dia sampai lah. So macam ni, bila dah turun pullback zone, limit your risk to nearest support level. Jadi okay, masa pullback ni, PB ni yang warna purple ni akan muncul. Ni akan muncul. Kalau tak, kalau kata dah melepasi zone untuk pullback, dia dah tak keluar lah. Dan juga text ni pun berubah color. Macam ni, volume test, next price action can be interesting. Semua penerangan yang dalam nota kat bawah ni sama je macam dalam video yang saya buat cerita pasal trend band cycle. Saya cuba ringkaskan supaya bila kita tengok tu nampaklah apa nak buat.
Tak adalah asyik tanya ni nak buat apa, ni nak buat apa. Okey, dan saya cuba bezakan colour dia nanti. Kalau ikutkan macam ni kuning, saya try kuning tapi background putih dengan kuning dia sakit mata. Saya orankan sikit, broken minor support. Lepas tu pull back balik warna hijau ni, nanti tukar warna hijau lain lah. Okay, so hit target warna biru. Kalau kata kena stop loss pun nanti dia jadi warna merah. Ataupun ada inside bar. Inside bar take note on low and high price. Super macam candlestick. Signal ni saya bagi nota sikit. Take note on low and high price. Saya rasa cukup lah. Tak payah panjang-panjang. Kalau panjang-panjang kan penuh pula. Okay, asas je itulah yang saya cuba buat. Okay, tujuan dia sebab saya kalau boleh nak kawasan ni kosong, supaya kita lebih senang nak menconteng, nak tandakan macam ni ke, nak tandakan ke apa semua. Bila ada benda ni, label ni duduk sebelah dia, kalau lagi banyak info makin lagi besar. Saya tak berapa suka yang macam tu. Kalau macam ni kecil, ini pun mungkin saya tengah fikir macam mana nak tinggalkan. Kenapa saya kekalkan ini? Sebab benda ni, bilangan bar ni ataupun candle tu, dia membantu nak mempercepatkan kalau kita nak buat box trading. Contohlah kita ada satu ni kan, ni nak buat box trading. Jadi bila tengok kat sini, okey ni hari pertama, tak apa, tak payah buat. So bila dah start masuk hari yang kedua ataupun yang ketiga, ni daily chart kita dah standby dah. Ataupun buka-buka chart ni, kalau kita tengah scroll satu-satu chart, dia nampak baru 3 bar. Ni nampak pula besar kan. Kita dah boleh start buat. Mungkin kita siapa belajar box trading tu dah boleh terus buat box trading. Dan selebihnya, untuk nak bagi tahu dah berapa lama kita pegang, katalah kita beli kat sini, dah berapa lama dah duduk dalam ni kan. Target tak sampai lagi, stop loss tak sampai lagi, berapa lama lagi nak tunggu. Ni dah 8 day. 8 day bukannya 8 hari. 8 trading day. Mungkin dah lebih 2 minggu. Contohlah macam ni. Okay, bila kita nampak satu chart yang tengah naik volume kan. Okay, ni baru hari, orang kata T1 lah orang panggil. T1, T2. Ni T3 ni. T3. Lanjut. Ni kebetulan dia naik. Okay, ini tujuan asal dia. Kenapa saya nak kekalkan tulisan 4 bar, 5 bar, 6 bar apa semua tu. Tapi kalau saya rasa mungkin saya nak hilangkan ni pun mungkin lah kan. Saya letak kat sini je lah. Mungkin saya letak kat sini. Ini saya akan cuba dulu. Okay. Yang bertanya pasal kalau kita pakai color hitam. Template apa ni. Dark color theme. Saya tukar dark color theme. So, tak ada masalah. Masih okey. Dan saya bagi option contoh macam ni teks tu kita boleh tukar dia punya color. Contoh kalau kata yang ni, yang bawah ni yang memang breakout ni, nota bawah yang ada color memang kekal lah color dia. Saya cuba kekalkan color yang tak mengganggu kalau kata kita guna background hitam. So tremor cycle ni ni untuk tukar color-color dia. Nak pakai putih ke, nak pakai orange ke, sama jugalah. Lepas tu ni kedudukan ni pun, panel ni pun kita boleh ubah kalau nak. Kalau kata nak letak middle, ada ni ataupun letak bottom. Kalau tak bottom kan dia terlanggar ni, hilang table yang ni. So kita boleh tukar kiri kanan atas bawah. Ini sekadar yang trading view bagilah. Okay. Dan juga ni teks ni punya size. Sebab bila kita tengok dekat handphone, kalau kata pakai size yang auto ni, auto yang saya dulu buka terus auto, dia kadang kalau skrin kita kecil, dia jadi besar lah, penuh skrin tu. Jadi saya bagi option untuk tukar, nak pakai sekecil yang mungkin boleh, nak pakai small pun boleh, ataupun kat sini kita ada normal, ataupun kalau rasa macam sakit mata sangat tak nampak, ambil sebapak besar inilah. Sebesar-besar ni pun boleh kalau nak. Sekarang ni skrin saya besar. Bila besar, lagi besar tak ada masalah. Cuma bila kita tengok dekat handphone yang skrin kecil lah. Bisa kekalkan auto. Bawah ni, okay, nanti saya cerita. Ayolah cerita terus lah. Insan terpilih. Sebab semalam baru saya tak suka lah warna ni. Tukar dulu setting setting. Saya tak suka sangat warna hitam. Aduh, matikan tak. Okay.
Dan semalam juga TradingView ada buat satu skrip ataupun function baru untuk buat box. Jadi saya dah tukar dia punya skrip saya ni, saya masukkan ni. Dulu untuk saya buat box sebiji macam ni, perlukan lebih kurang 50 baris tau. Satu, sebab saya gunakan line, satu line, lepas tu lajak sikit sini ke bawah, lajak sikit. Memang panjang line dia. Tapi bila dah siap box, dia dah bagi function box 3-4 baris je. Menyenangkan. Dan disebabkan dia menyenangkan, kita dah boleh tukar. Misalnya pilih box color ni nak tukar warna apa, ikut suka. Lepas tu dan border color. Dan kalau kata tak berminat, boleh dia punya opacity ataupun transparent dia ditransparentkan lah kalau kata macam tak berminat. Okay, ini untuk insan terpilih. Jadi saya rasa settle untuk yang treadmill cycle. Dah hilang. Okay, sorry. Bukan hilang, tadi kan kita pakai warna putih. Okay, saya nak pakai warna ni, terangkan sikit. Okay, yang bawah ni treadmill price volume, sama je cerita macam dekat atas. Yang ini saya cuba try je lah pakai ni. Kita ada syariah, saya pendekkan je lah kepada syariah. Kalau syariah dia warna hijau lah. Lepas tu RB ni revenue dan net margin. Dulu ada dia punya profit kan, saya buang lah pakai net margin. Mudah tahu lah, kalau tengok sini positif, dia positif. Kalau kata sini hijau, maknanya net margin dia company untung lah. Dan MC ni bukan MC margin call. Ni market cap. Market cap ni mungkin saya akan cuba ubah color dia nanti berdasarkan bilangan market cap. Mungkin kalau kata atas 1 bilion ke, atas 10 bilion ke, bawah 100 juta ke. Sebab ada waktunya market, ada waktunya market kalau dia tengah gila, dia orang cuma cari market cap yang rendah-rendah tau. Lepas tu dah hanjut kau. Itu yang jadi kat Sedania, terus jadi 400 juta. Business revenue baru 1 juta untuk 3 bulan berniaga 1 juta, tapi market cap 400 juta. Kalau katalah nanti saya cuba buat color tu berubah. Dan kat sini pun sama juga, kita boleh tukar dia punya size je. Kalau tak suka besar, sebab kalau pakai skrin kecil kita boleh kecilkan, ada small ataupun nak besar ataupun nak lagi besar, tak ada masalah lah. Okay, yang ini saya ada option juga, kita boleh tukar kepada horizontal kalau nak. So kalau biasa tegak macam ni, horizontal memanjang ke kiri. Yang atas ni pun nanti insyaAllah saya rasa saya nak buat juga kalau horizontal. Sesuai kalau kita pakai skrin yang besar macam saya lah. Kalau saya pakai skrin besar ni, saya nak buat, mungkin saya nak buat pilihan horizontal dan benda ni boleh melintang. Tak apa, saya bagi option saja. Tak ada masalah. Okay, itu saja. So untuk minggu depan, okay, kita dah tahu yang semua kena PKP, bukan PKP dah, full lockdown. Okay, jadi kita kena standby lah. Dan market ni kita kata mungkin tak teruk apa semua. Kita ambil yang worst case lah, mungkin get down. Mungkin get down. Lepas tu petang-petang sikit, macam dah reda, dia naik balik. Muncul lah echo apa semua. Ataupun dia tak ada apa, senyap saja, masuk tengah hari tak tahulah masuk berita apa yang gila lagi. Petang, tengah hari, sampai ke petang baru dia jatuh lagi. Mungkin perlukan 2-3 hari ataupun tapi tak apalah, sebab minggu depan pun dah awal bulan. Semangat awal bulan tu masih ada lagi lah. So bukan saya kata kalau dah beli kena hold, tak. Kalau rasa tak selesa, keluar saja, tak ada masalah. Pasal screener untuk minggu depan, saya tak berapa nak kata kena tengok yang apa, nak kena bersedia apa semua. Saya rasa tak perlu sangat. Ataupun kalau rajin, yang pertama, kalau boleh kita tunggu Isnin ni dulu. Tengok market reaction macam mana. Dan kalau volume power ni, saya rasa siapa-siapa nak pakai screener, pakai volume power ni pun dah cukup. Macam-macam stok akan jumpa. InsyaAllah akan jumpa. Ya, nak macam-macam screener, pakai volume power pun dah cukup. Cuma kita nak kena yakin je lah. Dan 31 rasanya ada cuci tingkap ni, kemungkinan lah ada. Contoh yang dah naik tinggi ni pun. Okay, maknanya hari Senin kalau boleh lah saya nak tengok dulu market
market punya reaction tu macam mana, baru kita buat tindakan. Lepas tu baru scan. Kalau scan sekarang pun tak guna. Kalau kita rasa ni boleh naik lagi ya. Kena hari Isnin kalau semua get down. Contoh macam ni. Semua dah suka-suka kan. Orang kata suruh jual tak nak jual, tak nak. 100% naik satu hari lah. Jadi boleh get down sikit. Kalau kata yang beli lambat macam mana? Kalau ataupun dah beli awal tapi elok-elok dapat 100% dia jatuh. Kita cerita worst case lah. Cerita worst case Bukan kata dia tak nak naik. Okay, yang kedua, kalau siapa rajin, yang mana ada masuk volume tinggi-tinggi ni, buat satu list. Saya pernah tunjuk satu video, video khas yang masa tu saya panggil gang breakout dan saya cari yang mana ada volume masuk, terutama sekali volume yang ada tanda biru ni, tinggi, melebihi moving average. Jadi saya pakai 30. Okay, kumpulkan stok ni sebab kemungkinan besar kita boleh re-entry balik kalau dia bagi, ataupun boleh buat box trading. Saya ambil contoh take pas satu hari lah. Bukan itu hari, yang dulu lah. Nak tunjuk yang baru ni pun boleh. Takkan saya nak tunjuk Sedania. Segan lah, malah lah nak tunjuk. Orang semua tunjuk stok yang sama. Tak berapa best lah. Even Sedania sebelum dia naik pun, kalau pakai volume power dah jumpa. Masa yang saya buat video intraday tu, ni intraday petang yang kita dapat untuk yang buat minda macam ni kan, naik apa Karim kena dengan minda. Waktu tu kan kalau siapa pakai volume power, stok dia tak banyak keluar, tapi Sedania ada kat situ. Tapi malah lah, saya tak nak cerita benda-benda yang dah lepas lah. Kita cerita benda yang akan datang. Okay, apa nak buat tadi Okay, nak tunggu boleh masuk. Okay, boleh masuk tinggi. Okay, ini pattern sama je. Okay, katalah macam ni waktu ketika ni kita nampak tinggi, naik tinggi ni. Ini sikit lah, tak tinggi sangat. So, volume ni tinggi masuk berbanding yang lain. Okay, kita katalah tak masuk ke apa semua, simpan dulu, masuk dalam ni. Okay, ni buat satu list baru, kita kata volume dah masuk. Kalau lupa macam mana, boleh tengok video lah. Saya pun dah lupa. Nanti kalau saya ingat, saya letaklah link kat atas ni. Ini, dan kita boleh buat. Selalunya orang akan buat mungkin box trading lah. Box trading. Ataupun paling bodoh pun, kalau ni paling tinggi, tunggu je kita standby break. Buat tu kat atas tu. Tak kisahlah apa saja pun nak buat. So, kumpulkan yang mana kemasukan volume tinggi ni, simpan. Kita tengok next kalau dia bagi. Okay, itu saja. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.